Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Kita muka surat 29 halaman yang barisan yang pertama, ya. Okey, Ustazah buat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yubdi'u wa yu'id. Itu berhentinya. Huwa yubdi'u wa yu'idu. Perhatikan huruf hamzah tu ya. Yang penting ya. Huruf hamzah biasa ya. Jangan terkejut kalau dia duduk di atas huruf lain. Itu biasa. Jangan pedulikan saja huruf yang dia duduk. Ya. Biasanya 3 huruf lah. Huruf-huruf mad, alif, waw, ya. Itu kebiasaannya. So jangan pedulikan. Hamzah sajalah ya. Okey. Huwa tak ada apa-apa ya. Kalau mati. Semata-mata baris. Tengok hu baris depan, wa baris atas ya. Semata-mata baris, tak ada tambahan lain, tidak ada hukum tajwid ya. Ba sukun kita panggil. Sukun ataupun mati ataupun sakinah. Sukun ataupun sakinah tu bahasa Arab ya. Ba sukun ada qalqalah sugra, kecil. Sukun sugra gitu ya. Huwa yubdi'u wa yu'id. I asalnya mad asli tetapi waqaf menjadi mad arid disukun. Senang je cara dia tengok selepas mad asli wajib ada satu huruf lain. Mad asli tu ain baris bawah ya. Itu mad asli, ada huruf dal. Huruf apa-apa pun boleh ya. Segala huruf boleh, dan bila waqaf mad asli bertukar menjadi mad arid disukun. Mad arid disukun, mad yang berlaku. Memang mad asli mad juga, tapi mad asli 2 harakat je. Tapi mad yang lain, mad arid disukun, mad yang lain panjang ya. Jadi 4. 2 pun boleh sebenarnya ya. 2 pun boleh, 4 pun boleh, 6 pun boleh sebenarnya. Tapi kebiasaan kita membawa dengan 4 atau 6 ya. Mad panjang yang berlaku bila kita waqaf di situ. Kita sukunkan huruf terakhir ya. Okey, seterusnya pada de itu ada qalqalah kubra. Tengok huruf dal, dia ada baris. Tadi yuba, bandingkan dengan ba. Ba, ju, dah, qato. Ba, jim, dal, qaf, ta. 5 huruf qalqalah ya. Kalau dia sukun, qalqalah itu ketika kita sedang baca. Kalau sukun, apa? Yuba. Huwa yubdi'u. Yuba ya. Qalqalah sugra ketika kita sedang membaca dan bertanda sukun. Tetapi jika dia di akhir perkataannya dia berbaris, macam huruf dal tu, baris apa pun boleh. Single baris pun boleh, double baris pun boleh. Tak masalah. Dia menjadi qalqalah kubra. Kubra maksudnya besar ya, kerana dia berbaris. Wa yu'id, bunyi dia D-E-K. Ada bunyi K di situ. Okey, seterusnya kita tengok yang ni. Wa khalaqana, bunyi qaf tu ya. Wa khalaqanakum. Wa khalaqa, lembut saja ya. Qalqalah sugra memang kena lembut. Wa khalaqanakum jangan qalqalah pada zai ya. Tendensi kita, kebiasaan kita cenderung berlaku qalqalah pada zai. Tak mahu ya. Wa khalaqanakum azwaja. Yang dibolehkan safir. Biarkan safir tu. Banyak tak apa. Azwaja. Kalau tak ada safir, jadi azwaja. Itu. Sebab tu safir tu penting. Bila kita safirkan dia, qalqalah tu automatik hilang. Itu fungsi dia. Sebenarnya safir bunyi desir ataupun berdesir ataupun desiran ya. Okey, huruf qalqalah baju dah qata, ba jim dal qafta, dan huruf safir ada 3. Sin serini zai, sin sod. Huruf yang berdesir ada 3. Khalaqa, qaf mati. Qaf sukun sama dengan ba tadilah. Ba sukun, qaf sukun ya, qalqalah sugra, lembut je. Khalaqana. Macam tu ya, macam bunyi QO. Na mad asli. Sebab dia ada alif yang kecil tu, alif maksurah. Na mad asli. Kum, perhatikan pada tanda sukun ya. Mim sukun, jelas bacaannya pendek, tidak berdengung. Izhar syafawi. Kenapa dipanggil syafawi? Syafawi bermaksud bibir ya, dan hanya huruf mim sahajalah ya yang jelas saja. Izhar syafawi. Lepas tu safir tadi ya. Okay, wa sama dengan na, mad asli,
Ja. Ja ni bunyi dia dah macam mad asli dah. Bunyi dia sebiji macam mad asli ya, kadar mad asli, tetapi dia dipanggil mad aiwad. Kerana apa? Kerana dia ada dua baris itu. Dua fathahah tu ada dua. Katalah single je fathahah tu, satu je fathahah, dia akan jadi mad asli. Tapi kerana mad iwad, dia kerana ada double fathahah atas tu dipanggil mad iwad. Dan mad iwad hanya pada tanwin atas sahaja. Tanwin bawah, tanwin depan tak ada mad iwad ya. Azwaja. Mad iwad hanya ketika waqaf iwad, maksudnya tukar ataupun ganti ya. Tukarkan apa? Tukarkan satu daripada baris tadi kepada alif. Tanwin tu kan ada dua kan? Ditukarkan satu kepada alif sebenarnya. Bila kita berhenti, kita menggunakan alif sebenarnya. Bila kita nak terus, kita tidak menggunakan alif, kita menggunakan tanwin. Betul? Mad aiwad hanya untuk tanwin di atas saja ataupun dipanggil tanwin fathah. Kalau terus terpulang, dia huruf apa? Hukumnya bergantung kepada huruf apa ada selepasnya lah ya. Okey, kita terus ya. Kita Linda dulu. Silakan Linda. Bismillahirrahmanirrahim. La labitha fi batni. La labitha fi batnihi. Fi ma asli. Ta qalqalah sugra. Bila waqaf ni ada hamas pada ha. Ya. Kalau wasal maksilah tawilah. Ya, bagi sesiapa yang membaca Quran dengan Tariq Ibnu Jazari, yang membaca majaiz dengan 2 harakat, maksilah tawilah juga kita boleh ambil dia 2 harakat saja. Maksudnya kalau orang membaca Tariq Ibnu Jazari, maksilah tawilah tak adalah. Dia jadi maksilah qasirah je. Sama ada qasirah memang remain qasirah, and tawilah pula pun jadi qasirah juga. Kalau siapa yang membaca dengan Tariq Ibnu Jazari lah. Okey, terus. Wala minhum. Wala mu ke? Cerita tu? Mu. Mu. Kan? Wala salah. Wala mulik. Wala mulik minhum ru'ba. Boleh waqaf saja. Min izhar haki, hum izhar syafawi, ba mat aiwad. Ya, dan ra sifatnya. Ra tafkim. Ya, tafkhim ya. Wala mulik, li ya. Hamzah mati bunyinya seperti huruf K. Mulik. Tidak boleh ada hamas, tak boleh ada apa-apa ya. Okey, satu baris dulu lagi Lidah, teruskan. Firaqu baini wa bainik. Firaqu baini wa bainika. Ra ma asli, ra tafkim, bai harfulin, ni ma asli, bai harfulin, nik wala bila waqaf ada hamas pada kaf. Ya, kalau waqaf pada perkataan yang pertama? Firaqa. Ya betul. Ada jadi mad sukun dan ada qalqalah kubra. Ya, qalqalah kubra. Macam mana tahu boleh waqaf pada qaf? Satu perkataan. Oh, sebab dia terseparate ya daripada perkataan yang kedua ya. Separate kan sah? Ya, separate kan? Kenapa tak yakin? Firaqu jadi tak yakin. Kalau Linda tengok dia nampak dia one word Yalah, memanglah firaqu. Kalau Ustazah sebab faham perkataan tu ya. Firaqu. Sebab dia baris depan Ustazah tak semestinya pasal baris depan lah, tapi baini perkataan lain. Itu Ustazah dah faham tau. Baini perkataan lain. Jadi firaqu memang perkataan lain. Tapi tak tahulah orang lain dia macam mana dia nak nampak, melainkan dia terpisah tak. Terpisah kan? Firaqu lepas tu ada space tak? Ada space, nampak baini, lepas tu ada space. Nampaklah dia macam satu kalimah, betul tak? Okay. Tapi kalau Ustazah nampak dia, Ustazah tak nampak dia space-space tu dah. Ustazah nak tahu firaqu memang satu perkataan. Firaqu bermaksud perpisahan. Kalau baini pula antara aku. Jadi kalau Ustazah faham itu kerana kita faham meaning dia lah ya. Perpisahan antara aku wa bainika, dan antara engkau.
Agak-agak siapa cakap ni? Agak-agak. Agak-agak lah. Agak-agak. Siapa cakap ni? Siapa punya? Dia percakapan seseorang tahu dalam Quran. Bukan Nabi Ibrahim ke? Nah, bukan Nabi Ibrahim, bukan. Ini antara Nabi Musa dengan Khidir. Nabi Musa dengan Khidir. Ini percakapan Khidir tu lah. Khidir tu ada yang mengatakan dia Nabi, kan? Ada yang mengatakan dia wali Allah. So ini Khidir lah cakap firaku, perpisahan baini antara aku wa bainik, dan antara engkau. Sebab Nabi Musa tanya setiap kali apa dibuat, dia dah warning awal-awal kan. Jangan tanya. Kan kita surah Al-Kahfi, betul tak? Kan? Dia kata jangan tanya, apa saja yang aku buat jangan tanya. Tapi Nabi Musa terlupa sebab dia panik tengok Khidir buat apa kan. Jadinya cukup 3 kali, Nabi Musa dah kata okeylah, kalau first time dia silap, okey maafkan aku, nanti aku tak tanya dah. Second time tanya lagi. Second time tanya lagi, oh maafkan aku, sampai 3 kali. Tanya kali ketiga, okey, so Nabi Musa pun surrender. Dan Khidir pun cakap ini perpisahan antara aku dan engkau. Itulah ya, ini perkataan inilah ya. Okey, teruskan. Wala taj'al yadaka lulah atau wala taj'al yadaka maghlulatan. Ya. La asli taja je qalqalah sughra al izhar mutlaq. Okey. Lu asli lah bila waqaf ada hamas pada ha. Tan wasal izhar halki. Ini bukan izhal tau, izharu. Izhar. H-A-R. Kalau kita merumi dia lah Isaac. H-A-R. Izhar. Izhar tu maksudnya zahir. Kalau kita bahasa Melayu zahir kan, jelas ya. So izhar halki ya. Dan ta tu namanya ta apa? Tamarbutah. Tamarbutah. Kalau pada ta ja'al ada ta juga. Tapi itu ta bukan tamarbutah. Tamarbutah hanya di hujung perkataan. Ya. Kalau yang wala ta ja'al ada ta juga, tapi itu ta lain. Apa nama dia? Maftuhah. Ya, maftuhah. Maftuhah maksudnya terbuka. Tengok bentuk ta tu macam bentuk piring, betul tak? Macam bentuk piring, so dia punya end tu terbuka, dia tak bercantum. Kalau yang ta marbutah tu, dua end dia tu, dia cantumkan jadi bulat. Itu maksud dia. Marbut maksudnya bersimpul sebenarnya. So asal ta tu macam piring macam mangkuk kan. Macam mangkuk, so both ends tu dia terbuka tau, dia tak bercantum. Itu maksud ta maftuhah. Bila kita faham tau, kita tak perlu hafal-hafal, betul tak? Ya? Yang ta maftuhah ni position dia, permulaan, tengah, hujung semua boleh. Dan bunyi dia memang 100% bunyi huruf ta. Bunyi huruf ta, ya. Dia berbaris apa, tapi kalau ta marbutah hanya di hujung perkataan sahaja. Itu, dan dia berbunyi ta bila kita baca barisnya. Tetapi bila kita waqaf, dia tak bunyi ta dah. Dia automatik bertukar menjadi huruf ha. Itu beza dia. Ya, ta marbutah dengan ta maftuhah. Okey, kita panggil kawan dulu ya. Okey, Laila, silakan. Buat 2 baris ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sawfa yu'tiq. Okey, okey, wait. T tu satunya tebalkan. Ti ya, tapi kaf tu jangan kuat sangat. Nanti dia bukan jadi hamas, dia jadi macam qalqalah ni. Wala sawfa yu'tiq. Ya, ti. Bunyi dia tebal. Ti. Yu'tiq. Ya betul. Wala sawfa. Apa yang ada? Waw ni. Tak ada tak? Waw tak ada apa-apa. Okey, Ti ni mak asli. Ti. Yuk tu kan? Ti betul. Ti mak asli. Kap ni hamas, bunyi hamas. Kan kap tahu cakap kap. Kaf. Ya tak. Kalau kita terus dia juga boleh jadi ma'arif li sukun. Ya, ketika bila? Ketika di waqafan. Ya, betul, waqaf. Waqaf dia jadi mad arif di sukun ya. Kaf ya, KAF ya. Betul kan kita punya ni. Ya, KAF memanglah orang
bukan orang dulu-dulu, belajar yang dulu-dulu, bukan orang dulu, orang belajar dulu-dulu, dia kaf, betul tak? Dia bukan kaf, kaf, KF ya. So tapi sebelum tu ada walasau. Waw sukun tu. Waw yang kedua. Waw sukun. Ah. Waw sukun izhar. La. Salah. Salah ah. Ya. Itulah. Tak tahu lah sekarang. Waw sukun dipanggil harfulin. Oh, okey. Itulah, Masya Allah. Dia harfulin ni, harfu tu maksudnya huruf tau. Fahamkan betul ya. Jadi bila kita dah faham, kita senang nanti tahu ya. Yang harfu bermaksud huruf. Huruf yang kita sebut huruf alif, huruf ba, itu kalau orang Arab cakap huruf maksudnya dah plural. Tapi kita cakap huruf tu untuk singular tau. Kita kata huruf alif, huruf ba, huruf ta. Kalau orang Arab dia kata huruf maksudnya dah plural tau. So satu huruf sebenarnya kalau untuk bahasa Arab harfu. One huruf dipanggil harfu. Kalau dia dah orang Arab cakap huruf, maksudnya dia bukan bercakap tentang satu huruf, dia akan cakap tentang plural dah ya. Itu ya. So harfu bermaksud huruf, lin bermaksud lembut. Lin ya. So sebenarnya ketika baca di situ kita kena lembutkan dia. Nada kita tu kena lembutkan dia. So harfu lin tu lembut, huruf lembut ni ada dua, waw dengan ya. Ya, dan dia mesti ada tanda sukun tu. Satu, dia kena ada tanda sukun tu, tanda mati tu, dan syarat dia sebelum waw tu mesti baris atas. Itu syarat dia. Kalau waw tu ada tanda ya. Mesti ada. Ya, waw tu mesti ada tanda mati, tanda sukun, dan sebelum dia syarat penting dia dua syarat lah. Pertama mesti bertanda sukun, kedua dia mesti sebelum dia tu baris atas. Dua syarat tu. Untuk kita kenal dia harfulin. Harfulin ada dua, waw dengan ya. Dan kalau kita wakaf di situ dia jadi apa? Kalau wakaf kat situ maknanya walasau kan. Ya betul. Dia tanya kan pula. Cubalah kalau wakaf ya betul lah tu walasau. Dia panjang. Madlin ni kalau tengah baca dia pendek, harfulin tengah baca pendek, tapi kalau dia berhenti boleh jadi panjang. Kalau dia boleh jadi panjang, nama dia tukar jadi madlin. Kalau sebab ada masa harfulin tak boleh berhenti jadi panjang. Ada masa saja, ya. Okey. Terus kata yang kedua. Khuz biyadika dhi'sa. Okey. Khuz biyadika dhi'san. San tak boleh sebab dia sengit. Tanwin sengit tak boleh baca san. Dia ada mat iwad. Mat iwad. Betul, mat iwad. Betul. Dia tak boleh baca san sebab kalau dalam Quran dia katalah huruf dia lepas alif tu ada waw. Kita tak baca san, kita baca sau, kita baca. Jadinya yang mana tanwin sengit-sengit ni kalau dalam Iqra kita buat berhenti terus. Sebab nak terus tak tahu huruf apa kan. Okey, ini khuz dia dikadir sah dia tentang apa? Dia juga dalam Quran tentang apa? Dah khatam banyak kali. Itulah. Dia punya nada tu. Tak kata habis lagi tu sah. Apa dia? Tadabbur tak habis kata habis lagi. Sebab tu bagi sikit-sikit lah dalam Iqra. Khuz maksudnya ambil lah. Khuz maksudnya ambil lah. Ya. Biyadika, bi tu dengan, yadi tangan, ka tu engkau. Lepas tu biyadika tu sebenarnya 3 perkataan berbeza sebenarnya. Nampak pendek kan? Khuz memang satulah. Biyadika sebenarnya ada 3 perkataan berbeza. Bi dengan yadi tangan ka engkau. Ambillah dengan tangan engkau dirsa secekak rumput. Secekak rumput. Bukan? Serumpun tu secekak. Secekak je. Dia kalau serumpun takut banyak sangat, dia kata secekak je. Secekak rumput. So ini tentang apa? Macam Macam zakat ke? Bukan pasal zakat, bukan. Ini kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub alaihissalam ini dia bernazar nak pukul wife dia. Ya, adalah sesuatu yang membuatkan dia marah, ya. So dia bernazar, jadinya akhirnya dia menyesal. Senang cerita, akhirnya dia regret
dia tak naklah buat nazar tu, dia tak nak pukul wife dia kan. Jadinya Allah bagi tahu kat dia, ambil secekak rumput, pukul dengan secekak rumput. Jadinya tak sakit kan, tidak menyakiti. Ini ilmu ni penting untuk you all semua yang dah tahu, sampaikan tahu pada lelaki, pada suami-suami, sampaikan. Okey, insyaAllah. Kan, kalau siapa ada anak lelaki, sebab banyak lelaki di luar sana yang sangat jahil ya, pukul bini bunuh bini apa semua bagai kan. Pukul bini bunuh bini bagai kan. Pukul dengan secekak rumput saja yang tidak menyakiti. Nampak? Ya, itulah ya. Itu tentang Nabi Ayub AS. Okey, teruskan lagi, ambil satu baris lagi. Haza buhtanun azim. Azim tu tebal lagi. Azim. Haza buhtanun azim. Ha tu mat asli. Okay. Za tu pun mat asli. Okay. Ha tu buhtanan tu ha tu sukun kan? Ha sukun. Ha sukun ni. Angin. Okay, hamas ya. Ya, betul. Ta tu mat asli ada mat alif mat sirah dia. Maksurah ya. Alif maksurah. Alif maksurah, okey. Ya. Nama dia nama alif tu alif maksurah. Alif maksurah maksudnya alif pendek. Itu nama dia, tetapi hukum tajwidnya adalah mad asli ya, 2 harakat. Nun. Nun Tanwin depan tu terbalik. Tanwin depan terbalik nun. Kita baca jelas ni. Jelas. Izhar. Ya, izhar halqi. Ya. Izhar ada 3 ya. Sekejap ya. Izhar ada 3 saja ya. Satu izhar mutlak ya, satu izhar mutlak, satu izhar syafawi. Izhar syafawi mim saja. Ya, dan kalau yang ni, kalau izhar mutlak tu dia sebenarnya antaranya lam sukun. Kalau lam sukun izhar mutlak, tapi ada nun nun mati bertemu ya dengan waw dalam satu kalimah. Itu juga izhar mutlak sebenarnya. Dan ini dipanggil izhar halqi sebab halqi tu huruf ain tu huruf halqi. Okay, ada 3 jenis izhar. Okay, terus azim. Zat ya tu mat asli. Kalau kita wakafkan ma'arif li sukun. Ya, betul. Mim tu izhar syafawi. Syafawi ustazah. Izhar syafawi kena tanda sukun. Oh, okey. Sekarang mim ni ada tanwin macam nun tadi. Nun ada tanwin tapi tanwin depan terbalik. Sekarang mim tanwin depan sama. Izhar halqi lah ya. Yang izhar halqi pada nun tadi. Oh, okey. Pada mim tu kita hanya boleh ambil wakaf di sini sebab kalau nak terus kita perlu tengok huruf apa selepas dia. Tanwin depan yang sama macam ni kalau boleh faham satu benda je. Tanwin depan yang sama macam pada mim tu dia geng yang tanwin sengit tu. Tanwin di atas sengit, tanwin di bawah sengit, dia sama geng, sama kumpulan. So kita nak teruskan kita perlu huruf apa selepas dia. Jadi kita tak nampak di sini, sebab tu kita hanya boleh wakaf saja. Dia punya combination tu memang macam kalau tanwin atas sengit macam diqsa. Tengok balik pada diqsa baris atas dia. Tengok tanwin di atas sengit. Kan kita hanya boleh ambil berhenti saja tadi kan? Tanwin di bawah sengit tapi tanwin depan dia sama. Itu problem dia buat orang pening, betul tak? Atas sengit, tanwin di bawah sengit, tanwin depan sama pula tak sengit. Itu yang membuatkan kita sedikit sukar untuk ingat. Tapi terpaksa sedikit lah. Atas sengit, bawah sengit, depan sama. Ini sama kategori ya. Sama kategori kita dalam Iqra hanya boleh ambil wakaf saja. Sebab kalau nak sambung bunyinya, bacaannya bergantung kepada huruf apa yang hadir selepas tu. So, mana ada? Kan? Mana ada? Macam nak sambung. Jadinya kita hanya boleh azim, azim. Katalah nak sambung. Contoh. Katalah selepas mim tu ada huruf ya. Contoh. Azim, mui. Nampak dia bunyi mui. Lepas tu tak boleh macam mun. Alright, teruskan lagi. Fi tu'yanihim ya'mahun. Sama juga kalau wakaf dengan wasal sama. Ya. Huna. Huna. Ada boleh mana samanya? Sama ada ya'mahuna atau ya'mahun. Mana sama? Dia tak sama. Fi tu mak asli. Okey. Ya alif tu mak asli ataupun mak dia sebab alif kecil mak
mat surah ya. Ya. Alif mat surah. Yes, alif mat surah. Okay. Him ni izhar syafawi. Ya, betul. Ha. Okay. Yang mahun itu mat asli. Kalau kita wakafkan jadi mat arid disukun. Ya, okey. Okey, kita habiskan page ini, kita ambil orang yang sama dulu ya. Habiskan satu baris gitu. Ma yu'ni anhu malu. You punya rain tu, you kena kuat sikit, ada bunyi re sikit untuk jadi rain. Ya. Ma yu'ni anhu maluhu. Ya, tapi jangan hati-hati sebab you punya rain macam mirip-mirip ain tau. Oh ya, ma yu. Ada. Okay, right. Tajwidnya. Mat mim alif tu mat asli. Nun ya tu mat asli juga. Hu tu mat silah kasirah. Bukan kasirah ni sebab dia ada tanda mat dekat waw tu. Itu mat silah tawilah. Ya, betul. Yang tu. Tapi hu yang pertama pada anhu tak ada kan? Tak ada. Hamas dia bunyi hamas kan? Ya, kalau nak berhentilah sama dia. Tapi an ada? An tu sekejap ya. Tadi baru ingat sekejap ya. Ustazah yang cakap. Tadi baru ingat. Nanti sekejap saya. Silakan. Saya tulis mana dia? Izhar an. Izhar harki. Ya, betul. Nun sukun bertemu huruf halkum. Comel Kak Laila. Comel tak comel, pelupa. Tapi dia memang dia combination dia begini tau. Kalau kita sama ada kita nampak nun sukun macam tu yang an tu, sama ada kita nampak nun bertanda sukun, atau kita kena tahu dia ada geng dia, atau dia tanwin di atas sama, tanwin di bawah sama, tanwin depan terbalik. Dia macam buhtanun tadi. Buhtanun, cuba bandingkan buhtanun azim. Nun tu, apa? Di nun tu kita tengok tanwin dia. Tanwin depan terbalik, tanwin atas sama, tanwin bawah sama kumpulan dengan nun sukun macam ni. Exactly sama. Lepas nun sukun ada huruf ha. Yang tadi atas tu lepas tanwin depan terbalik tu ada ain. Sebab ha dengan ain tu antara huruf-huruf halkum. Huruf halkum ada 6. Ya. Tapi yang 4 tu kena yang 4 tu. Tak nak kena lebih cepat, lebih mudahlah kalau kita boleh ingat. Tanwin di atas sama, tanwin di bawah sama, tak sengit ya, tanwin di depan terbalik. Terbalik macam tu ataupun nun sukun. Empat ni semua sama hukum tajwid dia. Kalau boleh lah. Ya. Okey, teruskan. Kaidahum fi qadlil. Tahu. Tak nak kokolah situ ya. Kaidahum fi qadlil. Tapi ta tu kena jaga ta, tak nak bunyi to. Ta, tahu. Qadlil. Tak ada, tahu. Qadlil. Ada, tahu. Qadlil. Masih ada. Qadlil. Ya macam tu tadi. Alright, terus. Tajwidnya. Itu tadi itu izhar. Itu huruf mak lin. Harfulin. Harfulin. Sorry, harfulin. Okey. Kai itu kan? Betul. Hum tu izhar syafawi. Ya betul. Izhar syafawi hanya mim sukun saja ya. Alright. Fi mat asli. Lamia tu mat asli kalau kita wakafkan ma'arid li sukun. Ya betul. Dan juga alert sikit dia huruf dot bukan huruf qafalah ya. Ya macam taut, taut, taut. Cara dia lah ya. Tapi ta tu kena jagalah. Nanti sebab nak sebut jadi tot. Jadi tot jadi bukan ta dah jadi to. Kena jaga huruf ta tu. Apa-apalah kalau dia nun ke apa-apa huruf sebelum dot memang kita kena jaga dia lebih sedikit lah ya. Kalau tidak nanti kalau ma jadi mo. Kalau ta jadi to. Jadi begitu ya. Okey, kita panggil Ila dulu. Silakan Ila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sorry Ustazah, semua sikit. Betul. Itu yang letak kapas tu ya? Ustazah kan? Sekejap. Ustazah kelakar tau. Aku nampak kapas ke? Mataku yang apa ke? Sebab kadang-kadang Ustazah
Sekarang lah agaknya kan, kadang-kadang mataku ke komputer tu. Memang betul Ustazah. Saya nampak tapi kata ke komputer ni ke Betul-betul. Ustazah nampak benda betul. Alhamdulillah. Sama, sorry. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'au tijaratan. Tahu? Atau? Wa idza ra'au tijarah. Okay. Okay. Dha mat asli. Ra tafkhim. Okay. Au harfulin. Okay. Ja mat asli. Ya. Ra tafkhim. Ha. Tan izhar halqi. Okay. Jika diwakafkan ada hamas. Ya, nama ta tu? Ta marbutah. Ya, nampak. Dan di situ ada juga ta apa? Ti je. Dia ada ta apa tu? Ta maftuhah. Ya, betul ya. Faham ya? Maftuhah ta terbuka, marbutah ta bersimpul ya. Dan ada alif yang ada bulat di atasnya tu apa? Alif ziyadah. Betul tak? Apa? Okey, betul. Okey, bagus ya. Tapi apa yang kita faham tentang alif ziyadah? Dia mengganti. Ada mana kan? Apa? Nak explain ni spell lah Ustazah. Cuba. Dia menggantikan alif ya? Salah. Memang salah. Salah. Okey. Ada orang lain nak jawab ke? Tolong. Tolong. Silakan. Kalau ada orang lain nak jawab, silakan. Nina nak jawab. Alizadah tu Ustazah? Ya. Alizadah ni apa jamak? Pandai pun. Perkataan ro'au tu berakhir dengan alif ziyadah, bermaksud ro'au tu perkataan tu maksudnya plural tau. Mereka melihat. Nampak dia ada mereka di dalam situ. Tapi tak apalah, satu je hilangkan tu, yang lain okey kan? Alright. Memanglah sebab dia bukan saja-saja letak tau. Dia bukan sengaja-sengaja. Kalau macam pada za tu itu alif huruf mat. Alif yang tu Pak, dia berbeza tau. Kalau huruf mat dia tak boleh ada apa-apa. Baris pun tak boleh, tak apa-apa. Kalau macam pada yang ro'a tu pula, lepas ro'a tu macam nampak alif juga tapi ada hamzah. So alif tu dah tak pakai, itu huruf hamzah. Kan? Dan yang lepas pula macam alif juga tapi ada bulat di atasnya. Alif ziyadah bermaksud alif ziyadah ni akhir ataupun hujung perkataan. Dan alif ziyadah hanya ada pada perkataan plural sahaja. Dan plural muzakkar to be lebih accurate. Kalau plural muannas tidak ada alif ziyadah. Yang perkataan plural yang muzakkar yang berakhir dengan alif ziyadah 2. Dia ada di hujung fi'il madhi ataupun di hujung fi'il amar untuk muzakkar. Itu saja. Alright, teruskan Ila. Yamshi ala rijlaini. Yamshi ala rijlain. Ya. Yam izhar syafawi. Okay. Mat asli. Ala mat asli. Rij qalqala sugara. Ya, ri sifatnya? Ri sifatnya tarkik. Ya, tarkik. Li mat asli jika diwakaf. Kat mana li mat asli? Li pula lai, salah. Ya. Lai harfulin. Ya. Lain mat lin. Yalah mat lin lah. Ya betul. Ya, cuma mat lin hanya cerita berhenti saja. Harfulin cerita tengah baca. Okay, lagi terus lagi. Wa ishaq wa yaqub. Wa ishaq wa yaqub. Sofir dan hamas. Ya, betul. Ha mat asli. Yang tak ada. Tu mat asli. Bila diwakafkan qub mat arid disukun. Dan ada qalqala sughra. Kubra. Sorry, kubra. Dia ada baris ya, yang berbaris kubra. Kalau dia sukun sughra. Samalah kalau Ishaq pun sama ya. Dan dah kenal ya nama tu ya, nama Nabi Ishaq ya.
Nabi Yakub Ini baca tajuk tahu tapi sebut tak tahu siapa. Mau okey, terus. Wa hafafnahuma binakhlin. Dah lin tu sengit tu nah. Dia tak boleh lin, dia sengit. Li. Li pun tak boleh sebab kalau kita nak baca baris, contoh kalau dia jumpa waw binakhlin. Mana boleh baca Dia lin. huruf sebelah kena sebut huruf. Lepas tu yang sengit-sengit tu, yang sengit di bawah, sengit di atas, depan sama. Itu ataupun nun kosong, ataupun nun tidak bertanda apa-apa. Dia ada kawan dia tu ya. So kita hanya ambil wakaf saja. Okey, sekali. Wa hafafnahuma binakhl. Kena bunyi lam, mana bunyi lam? Binakhl. Ya, kenapa mesti tanya dulu baru bagi? Tadi tak kedengaran sangat Ustazah. Kena dengar lah sebab mula-mula nampak binah macam bunyi kha je tak, betul tak? Kan? Dia memang kalau orang yang mahir mendengar, dia mesti dapat dengar bunyi lam tu. Okay, tajuknya. Okey, Hamas. Ya, ada berapa total huruf Hamas? 3. 3? 10. Hamas 3. 10 Ustazah. 10 ya. Hamas dengan berdesir tak sama Ustazah? Memanglah tak sama, nama dia pun dah lain. Berdesir sin sod zai 3. Hamas ada 10. Apa fahasahu syakhsun sakat. Okey, confused. Okey, na my asli. Ma my asli. Ni binakhl. Sukun mahad. Ya, betul. Sukun mahad ataupun sukun mahdi ya. Kalau orang tanya apa ya maksud dia, nak kata apa? Dia berhenti mengejut Ustazah. Ya, betul. Berhenti serta merta mengejut. So dia pendek lah. Bacaan dia pendek. Okey, satu baris lagi. Wa hum la yash'uruna. Wa hum la yash'urun. Hum izhar syafawi. La ma asli. Yash Hamas dan tafashi. Ya, tafashi hanya untuk dia sahaja. Right. Bunyi tafashi tu apa? Bunyi sh itulah. Dia kata bunyi berhamburan, dia kata. Berhamburan. Okey. Berhamburan. Ru ma asli dan bila diwakafkan dia jadi ma'arif disukun. Okay, right. Aktsarahum la ya'lamuna. Aktsarahum la ya'lamun. Hamas. Ra tafkhim. Hum izhar syafawi. La mad asli. Mu mad asli. Mun ma'arif disukun. Ya, okey. Berapa dah 3 baris dah kan? Ya. 3 baris ya. Okey, kita panggil Amy ya. Okey, ambil 3 baris Amy. Ya laitani lam usyrik. Ya ma'asli. Lai hakuli. Ni ma'asli. Mim sukun izhar syafawi. Ush tafashi shin. Dan? Dan? Tafashi tu dia ada dan. Hamas. Ya, dia ada 2. Ya, nampak? Syakhsun. Syakh ada shin kan? Betul. Rik Hamas. Dan ri tu? Ri tafhim. Bawah, bari bawah. Tafhim bari tarkik qurra. Okey, terus. Ya, tarkik qurra. Wa kana amruhu furuta. Ka ma'asli. Mim sukun izhar syafawi. Hu maksilah qasirah. Ru sifatnya? Ru sifatnya
Tarqiq. Tarqiq bawah je, ri je tarqiq. Tafkhim. Ya, ru dengan ra, tafkhim. Hu masilah qasira, ru tafkhim, ta mad. Kalau waqaf mat iwad. Ya, kenapa panggil mat iwad? Baris 2 di atas. Ya, betul. Hanya baris 2 di atas saja yang ada mad iwad. Tapi kenapa dipanggil mad iwad? Iwad ganti. Ya. So apa yang ganti? Hamzah. Mana ada Hamzah kat situ? Itu mad badal. Dia dah sebut Hamzah tu asalnya mad badal. Badal pun ganti juga tahu mad badal. So kalau tapi dah sebut Hamzah itu untuk mad badal. Ini dia kita nampak tanwin kan, tapi bila kita baca berhenti furuta. Mana ada bunyi tanwin kan? Tak ada kan? Jadinya di situlah ya dia gantikan satu tanwin itu kepada alif. Ya, itu maksud dia. Ya, bila kita baca berwaqaf hilang bunyi tanwin tu. Jadi dia bunyi alif saja ya, furuta. Gitu ya. Okey, kita terus lagi. Amy. Amy laqad. Laqad zalamaka bisu'alina jatika ila ni'aji. Ya. Qad qalqala sugra. Dal pada dal. Hamzah alif. Mak badal. Ni yang baru Hamzah digantikan. Inilah dia mad badal. Hamzah digantikan apa? Digantikan dengan alif. Ya, betul. Sebenarnya mad badal ya, asal mad badal bisu'a. Dia alif tu sebenarnya Hamzah mati sebenarnya. So asalnya sebenarnya bisu'a ya, Hamzah pertama memang ada baris lah. A, I, U tu kan. Tapi Hamzah kedua tu memang mati. Itu yang digantikan kepada huruf mad. Kalau Hamzah pertama baris atas, Hamzah yang kedua tu digantikan kepada huruf alif. Kalau Hamzah yang pertama tadi baris bawah, Hamzah yang kedua yang mati tadi digantikan dengan roya. Dan jika Hamzah yang pertama tu baris depan, digantikan dengan Hamzah yang mati yang kedua itu kepada waw. Itu yang digantikan ya. Badal maksudnya ganti juga. Gantikan Hamzah sukun kepada huruf-huruf mad bergantung kepada Hamzah yang berbaris tu. Right? Itu namanya mad badal. Ya, menjadi dua harakat lah. Asalnya pendek saja. Bisu'a ataupun bisu'i ataupun bisu'u asalnya. Right? Kalau waqaf tu jadi apa tu? Ma'arid disukun. Bisu'al. Okay. La ma asli. Ya, okey. La mad asli ke? Ma asli. Jih. Jihi ataupun Hamas. ya, Hamas. Kalau waqafnya Hamas lah ya. Jika jihi maksudnya qasira. apa maksud dia tu? Kita tanya maksud. Jap, Nasilat Nota silakan. Maksud ni'aji ke maksud maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Qasirah tu saya tahu pendek lah. Okey, qasirah pendek, tapi pendek di sini bermaksud dua harakat ya. Alright, okey, lagi maksilah. Silah. Silah bermaksud wasal. Silah bermaksud sambung. Ataupun wasal ataupun terus. Mat tadilah sama ada dua ataupun yang lebih panjang tu 4. Ya. Mat silah qasirah ataupun mat silah tawilah jika ditambah tanda mat. And yang terakhir tu apa tu? Lepas hi tu apa? Apa tu? Selepas huruf ha berbaris bawah tu apa tu? Yang ada macam curve tu. Apa? Mana suara Amy? Amy, mikrofon tu. Mikrofon bertutup. Okey, ada masalah. Wah. Dia berdengung.
Kita tanya selepas ha baris bawah tu apa? Curve tu apa? Ya, Ustazah. Ya, Pak. Ya. Pak, ya, huruf ya, kepala huruf ya. Kepala huruf ya bermaksud ya lah. Nampak? Cuba bandingkan bawah dia. Barisan bawah dia turhiqani. Nampak? Itu ya dengan badan dia kan? Tak? Sekarang dia hanya ambil bahagian kepala je. Adalah nampak mirip-mirip dia kan? Tak? So itu kalau paling tidak pun kita fahamlah apa tu. Oh, huruf ya. Okey, ayat ni tentang apa ni? Ini tentang Nabi Daud. Kisah Nabi Daud alaihissalam. Saya dah beritahu kisah Nabi Daud alaihissalam. So ini ada disebut dua orang lelaki lah, senang cerita Dua orang lelaki bergaduh. Dia orang pergi masuk kat dekat kawasan Nabi Daud, dia orang bergaduh. So ini seorang cakap ni. So salah seorang daripada dua orang lelaki tadi berkata, ayat inilah mengeluarkan ini. Laqad demi sesungguhnya zalamaka, engkau telah menzalimi. Menzalimi ni maksud buat dengan benda tak elok lah. Bisuali dengan pertanyaan ataupun dengan permintaan. Soal tu bertanya pun boleh atau meminta pun boleh. Tahu soal tu. Meminta boleh ataupun bertanya boleh. Nak jatika, meminta kambing betina engkau. Macam tu. Nak jatika kambing betina engkau ila kepada ni'aji. Ni'aji tu macam ni. Ni'aji tu itu plural dia. Ni'aji itu plural untuk nak jati tu. Plural dia. So kisah dia begini. Kisah dia Nabi Daud ada dua orang lelaki datang tempat Nabi Daud bergaduh. So seorang bergaduh-gaduh gini, jadinya lepas tu Nabi Daud dengarlah. Nabi Daud tanya apa masalah ya. Seorang tu senang ceritalah. Seorang ni ada 99 ekor kambing betina. Seorang ni. Seorang ni pula ada seekor je kambing betina. Nak jatika tu kambing betina. Nak jati kambing betina ya. So seorang tu dia ada 99. Senang cerita banyak lah. Seorang ni ada banyak kambing betina. Seorang ni ada seekor je. Tapi seorang ni yang dah ada banyak kambing betina ni tamak. Tamak aloba. Nak minta yang kambing betina yang seekor tadi nak. Maksudnya macam tamak lah. Pak. Itu pergaduhan dia lah. Dan kata di akhir tu baru Nabi Daud tersedar. Nabi Daud alaihissalam tersedar rupanya ini sebenarnya bukan lelaki manusia. Ini adalah dua orang malaikat. Dua orang malaikat yang didatangkan kepada Nabi Daud. So pergaduhan diorang ni tadi menceritakan perangai ataupun kehendak Nabi Daud tu sendiri. So Nabi Daud tu diceritakan dalam tafsir dia ada ramai isteri. Dia ramai isteri tetapi bila dia melalui satu tempat tu dia ternampak satu perempuan tengah mandi ke tengah apa entah cantik lah macam tu lah. Jadi dia nak perempuan tu. Perempuan yang dia nampak tu isteri orang. Isteri orang. Nampak? Dia dah ada isteri yang ramai tapi dia nampak satu perempuan tu isteri orang dia nak. So di akhir itu baru Nabi Daud tersentap. Dia sedar Allah sedang menegur dia dan dua lelaki tadi bukan manusia, adalah malaikat. Ditegur tapi Nabi Daud beristighfar bernismulah mengaku dan of course lah dia yang penting di situ dia sedar itu adalah teguran Allah untuk dia. Faham ya? Tapi ada orang cakap bila saya explain, ada pula kita disamakan dengan kambing betina, sedihnya. Tak payahlah sedih. Tak payahlah sedih, analogi lah kan. Analogi kan. So kita nak kata apa, yang penting kita faham cerita tu. Memang Nabi Daud, Nabi Sulaiman, mereka mempunyai ramai isteri. Bukan 4, bukan 5, sampai 100 orang. Macam tu disebut. Nampak kehebatan dia orang lah. Jadi ini kisah ketika di zaman Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah bapa Nabi Sulaiman anak dia. Anak dia. So dua-dua tu pun samalah. Dia ada teguran daripada Allah SWT. Ini dia punya orang kata analogi lah yang Allah datang kepada dia, membuatkan dia tersentap, tersedar lah kesilapan dia, kehendak dia lah. Okey, kita terus lagi habiskan page ni. Okey Amy, lagi bawah tu. La tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqani. La ma'asli mat badal. Khif. Ya, pentingnya jaga makhraj huruf zal ya. Betul lah macam kawan kita buat. Tetapi penting
cara dia bukan jadi zai. Itu. Khir. Tekan hujung lidah kat gigi ya. Tapi dia tidak ada sifat apa-apa. Okey lagi. Ni mak asli. Ma mak asli. Si mak asli. La mak asli. Ro. Ra. Tur. Tafkhim. Ya, dia ikut kalau ra tu dia mati, kalau huruf ra mati, tengok baris sebelum dia ikut formula asal dia. Formula asal ra dengan ru tebal, ri nipis. Itu formula asal untuk ra ya. Nak tahu dia tebal ke nipis ya, ra, ru ya. Tebal, ri nipis, tapi kalau dia mati, tengok baris sebelum dia ikut formula dia. So baris depan dengan baris atas ra tartib. Kalau ta tu baris bawah tir, dia jadi tartib ya. Hiqa. Hiqa apa? Amy ni dia line dia. Ya. Amy. Amy tak dengar kan? Sebagai Qalqalah sughra. Ya, qalqalah sughra ni. Qalqalah sughra ni mak asli. Ya, okey. Last one kita panggil Linda. Linda ambil yang baris akhir je. Kita habiskan 30 je hari ni. Silakan Linda. Arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu. Yazi. Kena kuat sikit ya zai tu. Yazidun. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna. Ra tafkim. Asal izhar mutlak. Ya, izhar mutlak ni sama ada dalam sukun ataupun nun ya. Nun sukun bertemu ya dengan waw dalam satu kalimah. Dia ada yang betul ya. Selain daripada lam sukun, izhar mutlak. Okey, lepas tu nama asli. Wakaf situ jadi apa? Ma'arif sukun dan ada hamas, okey. Lepas tu lam asli. Okey. Ada alif ziyadah. Tapi alif ziyadah ni bukan seperti alif ziyadah yang plural tadi, bukan. Ya, okey. Mi'ati adalah satu kalimah. Mi'ati bermaksud 100. So alif ziyadah yang ni bukan yang alif ziyadah yang plural tadi. Right? Kalau kita tengok bentuk dia pun ada lain sedikit, lain sikit ke? Ada ke? Tak ada ya, tak ada beza ya. Tetapi yang ni bukan alif ziyadah yang di hujung kalimah dengan plural tu, bukan, sebab mi'ati memang satu kalimah, mi'ati. So alif ni maksudnya alif ziyadah mungkin orang panggil, tapi alif ni kalau kita tulis sendiri dengan tangan tanpa alif ziyadah tu pun tak apa. Mim, hamzah, ta je, mi'ati macam tu. Ya, maksudnya alif tu tak pakailah. Ya, yang penting ini bukan alif ziyadah yang plural tadi ya. Okey, lepas tu izhar mutlak. Okey. Pin izhar halki. Okey. Aw hafulin. Zi ma'asli. Ya. Du ma'asli bila waqaf ma'arif sukun. Okey, ini wa arsalnahu, kami utuskannya ila kepada mi'ati 100 alfin ribu, 100,000 atau yazidun atau lebihlah. Ini ada seorang nabi lah ya. Dia punya umat dia sekitar 100,000 orang ataupun lebih. Agak-agaknya nabi mana ni? Agak-agak. You akan hebat kan? Kelang ngaji banyak kan? Kelang ngaji banyak. Agak-agak cepat sebelum kita berhenti ni. Agak-agak kisah Nabi mana ni? Dia diutuskan kepada lebih kurang 100,000 kaum lah. Sebab Yazidun tu atau tambahan plus minus lah mungkin gitu ya. Agak-agaknya Nabi mana ni? Nabi awal-awal kot. Nabi awal-awal? Nabi awal-awal Nabi apa? Nabi awal-awal Nabi Adam. Nabi Adam tak ada pengikut. Nabi Nuh sikit, tak sampai 100,000. Mana satu Nabi awal? Nabi Musa. Nabi Musa lebih. Nabi Musa lebih. Mana? Apa? Ini Nabi yang ditelanikan tu. Nabi Nuh. Tahu tak apa. Nak sebut tadi. Okey. Sekejap, apalah? Nak sebut tadi Nabi Nuh. Kenapa tak sebut? Ustazah dah sebut dulu. Okey. Alhamdulillah. Okeylah, dia lambat sikit tapi tak apa kan? Ya. So paling tidak pun bila kita membaca dia jumpa dalam Quran, kita ingat tahu nabi yang mana. Untuk level ya, level you all sebenarnya ya, kena upgrade, betul tak? Kena upgrade diri kan? Tak mau baca saja. Tak nak baca saja tanpa faham. Sebelum saya berhenti, saya
tadi ada berbual dengan seseorang, dia kata dia sebut pasal penyakit ain. Penyakit ain, you all mesti pernah dengar kan penyakit ain kan? Penyakit ain tu bermaksud mata. Ya, penyakit ini wujud tak kala di zaman Rasulullah lagi ada, ya. So tapi ada dalam pertikaian. Tapi kalau orang kafir, kita jangan peduli orang kafir sebab kita orang Islam kan. Jadinya tentang orang kafir kita tinggal je dekat Allah, ya. Maksudnya kenapa orang kafir kena sihir, kenapa orang kafir tak kena sihir lah. Maksudnya kenapa orang Islam kena penyakit ain, orang kafir tak kena. Itu kita tak mau peduli sebab kita bukan orang kafir. Cumanya seseorang tu dia cakap penyakit ain tu kalau orang pandang kita, orang rasa jealous ataupun hasad dengki. Betul, tetapi bukan tu je. Saya tambah, saya kata bukan saja orang tu cemburu ataupun hasad atau jealous, bahkan kalau orang tu kagum dengan kita. Kalau orang tu kagum dengan kita, kita berdepan dengan penyakit ain. Orang tu tak perlu berada di depan mata kita, tak perlu. Orang tu boleh berada di jarak mana-mana saja. Nampak? Jadinya penyakit ain ni boleh menimpa semua orang, ahli ulama, orang biasa, semua boleh. Dia bukan kata hanya untuk orang yang jahil, tak. Bahkan ahli ulama juga ada ya terdedah dengan penyakit ain ni, dan dia katalah seseorang tu dia sama dia jealous, dia dengki, dia kagum ataupun dia kagum, orang yang ni tadi hatta berada jauh kepada dia boleh ditimpa musibah hatta hingga kepada kematian. Ya, jangan main-main. Sebab tu kalau boleh Ustazah sebenarnya Ustazah pun ada orang cakap pada Ustazah kadang dia orang pun berdepan benda ni di kalangan keluarga dia orang cakap tahu. Memang betul. Dia bukan orang luar je. Bukan orang luar saja. Hatta kadang-kadang dia keluarga tu mungkin adik-beradik kan. Mungkin adik-beradik pun pencapaian tak sama kan. Kan? Kadang-kadang di kalangan makcik cousins ke apa ke semua boleh berlaku. Apatah lagi kawan seofis, kawan jiran semua boleh. Dia kata ya, berhati-hati. Ustazah pesan diri Ustazah juga sendiri ya, dan semua kita jangan tunjuk. Sebab bukan kita tak anggap orang jahat tau, tapi kita bimbang sebab penyakit tu boleh datang tanpa orang sedar. Faham? Kita jangan tunjuk pada orang. Sebab ramai yang mengadu pada Ustazah, dia orang terkena. Orang yang cemburu tu kita tak tahu siapa tau. Cemburu ataupun kagum. Orang tak tahu, jadinya dalam Islam pun cakap jangan tunjuk. Maksudnya apa saja yang kita, lebih-lebih lagi Ustazah nak pesan ya. Ini pesan untuk diri sendiri dan semua. Kalau kita happy, jangan tunjuk pada orang. Jangan. Sebab kita tak tahu orang di luar sana perasaan dia. Kita bukan mengatakan mereka jahat. Tak, bukan itu. Bukan. Tapi kita bimbang. Kita bimbang bila kita tunjuk happy kita ataupun apa yang kita ada lebih tadi kan. Ada orang yang di dalam jiwa mereka sakit kan. Tak pasal-pasal kita pula ditimpa musibah. Kita tak nak. Benda ni berlaku wujud di zaman Nabi lagi. Ada seorang lelaki tu kan, dia handsome. Ni sebelum saya dapat dia handsome, di tengah mandi di sungai lah. Senang je. Wadi ke perigi ke apa macam tu. Ada seseorang lain nampak. Lelaki sama lelaki je ni. Seorang lain nampak dia dari jauh. Ya Allah, handsome-nya kacak kan. Macam tu kan. Lelaki je, bukan depan dia pun. Jatuh pingsan lelaki yang tadi, yang handsome tadi. Jangan main-main dan dia boleh membawa kematian. Betul lah, kita tengok kadang-kadang ada orang dia tak nak tunjuk muka anak dia lah, apalah bagai kan. Dia maksudnya dia cuba untuk mengelakkan diri dia daripada terkena penyakit ain tadi, diri dia atau diri anak dia. Dan penyakit ini lately rasanya macam makin banyak je. Makin banyak. Kita dulu ramai orang kata tak pernah tahu. Dia kata ada seseorang tu umur dia dah 60, dia kata dulu dia tak pernah tahu. Yelah, dia tak tahu Quran. Dia tak tahu kisah. Benda ni ada disebut dalam hadis Nabi. Semua kan ada kisah. Sebab tu kita lambat tahu, umur 60 baru tahu. Betul tak? Umur 60 baru tahu. Benda ni memang dah ada dia tu. So kita jaga diri kita. Ustazah ni jujurnya kalau kita contohnya adik-beradik yang paling dekat, kita sepatutnya kalau adik-beradik kita dapat lebih, kita tumpang gembira sepatutnya. Betul tak? Kita tumpang gembira. Tapi kita tak tahu adik-beradik ke, makcik ke, apa kawan, bila dia orang boleh gembira untuk kita ke tak? Kita tak tahu tau. So kita berhati-hati. Bukan Ustazah suruh you all takut, tak. Ustazah faham. Kita kalau boleh nak adik-adik tu nak share happiness. Tapi ramai yang berjumpa Ustazah menceritakan dia dicemburui oleh di dalam keluarga dia sendiri. Ustazah, nak tanya, penyakit ain ni dia sihir lah Ustazah Dia berbentuk sihir tetapi dia tidak mencari ahli sihir. Tidak. Oh, dia sendiri? Ya. Perasaan yang hadir dalam diri dia cukup dengan tu saja. Lagi power lah. Sihir tu ya power juga. Ya, lagi power. Dia gifted ke Ustazah? Boleh. Bukan. Benda ni boleh hadir dalam semua orang. Oh.
Tu saya kata orang jahil, orang alim ulama boleh. You rasa kagum dengan orang, you rasa ataupun ada rasa jealous. Dengan perasaan itu sahaja timbul hasad dengki boleh mendatangkan musibah bagi orang tadilah, yang siapa yang dikagumi ataupun siapa yang dicemburui apa semua. Bukan kerana gifted. Benda ni boleh datang pada semua orang. Itu yang bahayanya. Lagi kurang orang tahu tentang diri kita, lebih baik untuk protect diri kita sendirilah sebenarnya. Betul, ada orang rupanya ramai yang mengadu pada Ustazah. Dia orang rasa dia orang terkena penyakit ain. Betul, Ustazah pesan gini je. Saya tak pandai, saya bukan dalam bidang perubatan, tapi Ustazah cakap dia memang benda ni wujud di zaman Rasulullah. Ya boleh orang boleh pingsan, orang boleh jadi sakit, orang boleh membawa kematian. Cumanya kurangkan, tunjuk pada orang kalau kita happy mana pun kan, betul tak? Contohlah, bagi contoh beli kereta barulah, apa bagailah, kadang-kadang kita pergi umrah pun orang tak suka, kita tak tahu ke, betul tak kan? Kita tak tahu umrah ke haji ke, ada orang tak tahu, menimbulkan hasad dengki ke, macam tak suka ke, macam tu boleh, bukan tu kekaguman juga sebenarnya, bukan kerana gifted, bukan kerana apa, boleh hadir pada diri semua orang. Sepatutnya kita tumpang gembira untuk orang, sepatutnya. Tapi hati manusia ni macam-macam kan. So kita berhenti kat situ ya. Sedikit pesanan lah untuk diri Ustazah sendiri dan untuk kita semua insya-Allah. Okay, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Jumpa lagi, bye. Terima kasih semua.